Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ashki binti Jawad dan rakan saya Nur Amira binti Nur Jaini akan menerangkan tentang faktor-faktor gerakan jisim, iaitu topik tingkatan 4 RPH kami, subjek geografi. Standard kandungan kami yang kami ambil daripada DSKP iaitu 2.4 proses dan kesan gerakan jisim. Kami telah memilih standard pembelajaran 2.4.2 menghuraikan faktor yang mempengaruhi gerakan jisim. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan jenis gerakan jisim. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti faktor fizikal dan aktiviti manusia yang mempengaruhi proses gerakan jisim. Yang terakhir iaitu menjelaskan dengan contoh faktor fizikal dan manusia yang mempengaruhi gerakan jisim. EMK aktiviti dan inovasi. Bahan bantu belajar kami terdapat 12. Kita lihat kepada induksi set. Induksi set kami terbagi iaitu 5 minit. Isi pelajaran kami iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan jisim. Yang pertama, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru meminta pelajar untuk membentuk 3 kumpulan, iaitu setiap kumpulan dia mempunyai 10 orang pelajar yang terbentuk dalam masa 1 minit. Pelajar dia membentuk 3 kumpulan dalam keadaan yang terkawal dan senyap. Guru dia mengedarkan keratan rentas kepada setiap murid. Keratan kertas kepada setiap pelajar. Guru akan memaparkan slide gambar kejadian tanah runtuh di Malaysia. Siapkan. Ini contoh paparan slide yang akan pelajar lihat iaitu situasi A. Arahan soalan iaitu teliti gambar di bawah. Kemudian nyatakan faktor-faktor kejadian tersebut. Selepas guru paparkan slide, guru memberi arahan kepada murid. Akan diminta untuk meneliti gambar tersebut selama 1 minit, iaitu gambar yang di sini. Pelajar dikehendaki untuk menyatakan kejadian dalam gambar tersebut dan menyatakan faktor-faktor kejadian yang akan ditulis di dalam kertas kertas yang diberikan. Kemudiannya, pelajar boleh berbincang dan mencatat isi tersebut. Selepas masa telah tamat, akan murid untuk membacakan isi yang telah ditulis, iaitu hanya seorang pelajar saja. Kemudiannya, guru meminta wakil murid untuk terangkan pemahaman mereka berdasarkan aktiviti yang dilakukan. Guru akan memberikan maklum balas terhadap penerangan pelajar tersebut. Akhir sekali, guru mengaitkan aktiviti dengan topik pembelajaran yang akan diajar. Kita tengok kepada catatan, iaitu tujuannya adalah untuk memberikan pendedahan kepada murid mengenai tajuk yang ingin diajar. BBB dia, kertas rentas, paparan slide PowerPoint. Selepas yang induksi, kita masuk kepada langkah 1, iaitu penerokaan. Penerokaan dia berlaku dalam masa 15 minit. Mula-mula, guru akan melukis 2 peta pokok, iaitu faktor fizikal dan manusia di papan putih. Contoh BBM yang telah saya buat seperti ini. Ini ialah contoh untuk fizikal dan manusia. Lihat. Guru akan mengedarkan gambar yang menunjukkan faktor gerakan jisim dan 2 marker pen yang berlainan warna. Tujuan marker pen yang berlainan warna tersebut untuk membezakan faktor fizikal dan faktor manusia yang menyebabkan proses gerakan jisim. 2 warna yang berbeza.
contoh gambar yang guru telah siapkan, seperti contoh kita bagi gambar faktor-faktor fizikal, iaitu pelajar akan satu kumpulan akan mendapat dua gambar. Okey, dia ada 3 kumpulan kan. Okey, pelajar akan dapat gambar ni, iaitu yang menunjukkan hujan lebat, iaitu faktor-faktor gerakan jisim, faktor-faktor fizikal, gempa bumi. Ni untuk fizikal. Dan akhir sekali iaitu tanah runtuh. Pelajar akan mendapat faktor-faktor untuk faktor magnitudo. Setiap kumpulan mendapat 2 gambar yang menunjukkan faktor gerakan jisim. Kemudian guru akan memberikan masa 1 minit untuk murid meneliti gambar. Okey, yang ni manusia punya. Okey, ini contoh pembalakan. Okey, yang ni untuk pertanian. Dan yang ketiga adalah untuk pembinaan jalan raya. Okey, kemudian pelajar dibenarkan untuk berbincang dengan rakan-rakan yang lain dalam ahli kumpulan mereka juga. Okey, kemudiannya guru akan memberikan arahan kepada murid. Pelajar diminta untuk berbincang dalam masa 5 minit dalam keadaan terkawal. Okay. Seterusnya, pelajar dikehendaki untuk mengenal pasti faktor fizikal dan manusia yang mempengaruhi proses gerakan jisim berdasarkan gambar tersebut. Okay. Pelajar diminta untuk mendampal gambar tersebut di peta pokok yang disediakan di papan putih mengikut kesesuaian faktor fizikal dan manusia. Okey, contohnya di sini untuk manusia kita letakkan pertanian. Okey, untuk fizikal kita lihat iaitu hujan lebat. Kemudian pelajar dikehendaki untuk menyatakan berapa ciri berdasarkan gambar di peta pokok tersebut. Pelajar dikehendaki untuk meletakkan ciri-ciri ataupun faktor-faktor hujan lebat. Untuk manusia pula, pelajar akan mendapat tahu, okey, di sini disebabkan pembinaan jalan raya akan berlakunya tanah runtuh. Hutan juga akan musnah disebabkan oleh pembalakan. Pelajar akan hasilnya 2 peta pokok. Selepas itu, penilaian akan diberikan oleh pelajar dan guru terhadap aktiviti yang dijalankan. Program bantu belajar. Yang pertama, gambar yang menunjukkan faktor fizikal dan manusia terhadap gerakan jisim. Yang kedua, marker pen yang berwarna. Dan yang ketiga, papan putih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amirah binti Nurjaini dan saya akan meneruskan langkah kedua iaitu penerangan. Guru akan meneruskan pembelajaran dengan membuat penerangan berdasarkan slide yang telah ditayangkan di hadapan kelas. Guru memberikan arahan kepada murid untuk menumpukan perhatian dan membuat catatan di nota masing-masing. Guru memberikan 2 jenis kad trafik yang berwarna merah menunjukkan pelajar tidak faham dan juga yang berwarna hijau untuk menunjukkan pelajar faham. Walaupun contoh yang saya berikan adalah bersaiz besar, namun cikgu akan memberikan kad-kad tersebut dalam bentuk saiz yang lebih kecil. Seterusnya, guru memaparkan video secara online kepada murid. Walaupun video tersebut merupakan video berbahasa Inggeris, namun guru telah menyediakan subtitle ataupun sarikata. Dalam video tersebut, guru memberikan arahan agar murid mencatat nota semasa menonton video. Selepas tayangan,
Guru akan memberikan soalan dan murid menjawab secara rawak. Guru memberikan contoh-contoh yang lain selain daripada yang terdapat di dalam slide. Bagi mengelakkan murid-murid mengantuk, guru mengadakan aktiviti ringan seperti permainan tangan. Pada akhir penerangan, guru meminta murid untuk mengangkat kad trafik masing-masing. Pada waktu itu, guru akan menilai sama ada murid faham dan mereka akan mengangkat kad hijau. Manakala murid tidak faham, mereka akan mengangkat kad merah. Di sini saya sertakan 4 faktor gerakan jisim yang dipengaruhi oleh faktor fizikal dan juga faktor manusia. Adalah slide yang akan ditunjukkan di kelas terlebih dahulu. Guru menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya gerakan jisim. Untuk menambah kefahaman, selain video, guru juga memaparkan gambar-gambar. Walaupun nota diberikan dalam banyak poin, tetapi guru akan menjelaskan dengan lebih terperinci. Dan saya akan menunjukkan video yang akan ditayangkan kepada murid. Itu langkah ketiga, yaitu pengembangan. Langkah ini adalah untuk menguji dan menambahkan kefahaman murid. Guru akan membuat aktiviti di dalam kelas. Aktiviti tersebut merupakan aktiviti secara online, yaitu roda impian. Guru telah pun menyediakan permainan online tersebut melalui laman web yang disertakan ini. Sebelum memulakan permainan, guru akan memberikan arahan yang jelas kepada murid. Guru diminta untuk membaca nota mereka dalam masa 5 minit. Guru memberikan setiap murid nombor, yaitu bermula dari nombor 1 sehingga nombor 30. Daripada nombor 1 sehingga nombor 30. Dan setiap pelajar akan mendapat 1. Guru memaparkan roda impian online dan memetik nombor secara random. Ini adalah roda impian tersebut. Murid yang memegang nombor yang telah dipaparkan di roda impian tersebut akan terpilih dan membentangkan faktor gerakan jisim. Guru menyediakan satu kotak misteri, yaitu murid yang telah terpilih tadi akan mencabut satu gulungan kertas yang terdapat dalam kotak tersebut. Gulungan kertas tersebut terdiri daripada faktor manusia dan juga faktor semula jadi. Murid akan memilih fizikal ataupun faktor manusia bentangkan. Minta ke hadapan kelas untuk membuat pembentangan mereka pertolongan rakan sekiranya mereka tidak dapat menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Guru akan remove ataupun buang nombor murid yang sudah terpilih secara random di roda impian. Guru meneruskan pemilihan dan murid-murid yang berjaya menjawab soalan tanpa pertolongan rakan akan mendapat hadiah, yaitu coklat gula-gula. Seterusnya, guru memberi pujian dan komen yang membina. Bagi membantu pelajar mencari jawapan, guru juga membantu mereka dengan memberikan hint dan kata kunci. Guru meminta wakil pelajar untuk merumuskan sesi pengajaran dan permainan yang dilakukan. Guru memberikan ulasan dan komen serta memberi pujian kepada murid. Pada akhir permainan, walaupun terdapat murid yang tidak dapat menjawab soalan, guru memberikan gula-gula coklat kepada semua pelajar. Penutup RPH ini, guru memberikan setiap murid kertas stiker berwarna. Guru meminta murid untuk membuat rumusan di atas kertas yang telah disediakan. Murid membuat kesimpulan dan rumusan berkaitan aktiviti pengajaran. Guru membuat peneguhan dan rumusan akhir. Seterusnya, guru memberi latihan kepada pelajar-pelajar sebagai kerja rumah.